Selamat tengah hari dan salam sejahtera. Saya Connie Grace dan ini ringkas TVS. 6 jenazah mangsa kemalangan Ferry Triso yang beragama Islam akan dikebumikan di tanah perkuburan Islam Kampung Hulu Semanggang hari ini. Menurut pihak pengurusan jenazah, Bapa Mangsa Hamdan Razali meminta jenazah anak-anaknya itu untuk dikebumikan di tanah perkuburan tersebut. Manakala 3 jasad mendiang yang beragama Kristian akan dikebumikan di tanah perkuburan Kristian di Sibu. Kesemua jenazah akan dikebumikan selepas prosedur bedah siasat selesai dan didokumentasikan. Proses pengebumian dijangka akan dilaksanakan selepas jam 12 tengah hari Sabtu. Dalam insiden di pangkalan Ferry Triso semalam, 9 sekeluarga termasuk bayi berusia 4 bulan mati lemas selepas kenderaan pacuan 4 roda mereka gagal dikawal dan meluru ke dalam sungai selepas feri yang hendak dinaiki penuh. Menurut Ketua Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam IPK Sarawak, Superintendent Ismail Mahmud, kesemua mayat kemudian dibawa ke Klinik Kesihatan Beladin untuk proses pengecaman sebelum dibawa ke Hospital Sri Aman sekitar jam 3 pagi untuk tindakan lanjut. Dalam perkembangan yang sama, sebanyak 7 van jenazah telah digerakkan dari Kuching ke Hospital Sri Aman untuk memudahkan urusan penghantaran jenazah kemalangan di pangkalan Ferry Triso ke kediaman masing-masing. Inisiatif penyediaan van jenazah itu merupakan tanda solidariti pertubuhan bukan kerajaan NGO Helping Unfortunate Group and Society Hugs Project dalam usaha meringankan beban keluarga mangsa yang terlibat. Penyelaras Hugs Project Sarawak Muhammad Sepian Abang Daud berkata, usaha turut disokong beberapa NGO lain seperti Tabung Khairat Kematian Masjid Nurul Khair dan Harakah Islamiah Hikmah Sarawak. Beliau berharap inisiatif ini sedikit sebanyak dapat meringankan beban keluarga mangsa. Hugs Project dan sukarelawan yang terlibat katanya bersedia membantu dalam apa jua keperluan pengurusan jenazah. Seterusnya, Ahli Parlimen Batang Lupar Datuk Seri Rohani Abdul Karim turut menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga mangsa yang terkorban dalam insiden jatuh feri di Triso. Rohani dalam kenyataannya berkata pihaknya telah bertemu dengan keluarga mangsa yang berada di Hospital Sri Aman untuk tindakan lanjut termasuk urusan pengkebumian. Beliau berharap pengguna feri terus mengutamakan keselamatan terutama mereka yang dalam perjalanan jauh. Dalam kejadian petang Jumaat, 9 sekeluarga maut selepas kenderaan pacuan 4 roda yang dinaiki mereka terjunam ke dalam sungai Batang Lupar. Bertemu kembali. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar menzahirkan simpati kepada keluarga mangsa yang terlibat dalam tragedi maut di pangkalan Ferry Triso pada Jumaat. Dalam satu kenyataan, Wan Junaidi yang juga bekas Ahli Parlimen Batang Lupar turut bersimpati dengan apa yang berlaku. Beliau menyeru pihak berkuasa untuk melakukan siasatan menyeluruh berkaitan tragedi ini. Ia termasuk menilai langkah-langkah keselamatan dan prosedur ketika berada di jeti dan feri, terutamanya pergerakan penumpang dan kenderaan. Tegasnya penting untuk memiliki prosedur operasi yang teratur dan kemudahan keselamatannya lengkap di tempat kemudahan awam seperti ini. Pelbagai aspek perlu diambil kira terutama dari sudut keselamatan dan pergerakan kenderaan dan penumpang termasuk ketika proses naik dan turun feri. Malah pengusaha feri katanya perlu mempunyai pengawal lalu lintas untuk menyelaraskan pergerakan kenderaan yang masuk dan keluar dari feri. Selain itu, kaki tangan yang bekerja di jeti juga harus diberi latihan yang tepat mengenai keselamatan dan penyelamatan agar mereka dapat bertindak dengan cepat dan efektif semasa kes-kes kecemasan. Menteri Muda Pembangunan Pelabuhan dan Infrastruktur Sarawak, Datuk Julahin Rawi memohon orang ramai agar tidak menyebarkan gambar atau video mangsa lemas di media sosial susulan tragedi yang mengorbankan 9 sekeluarga selepas kenderaan pacuan 4 roda terjunam ke dalam sungai di pangkalan Ferry Triso, Sungai Batang Lupar pada Jumaat. Julaihi dalam satu kenyataan yang diterima pada Sabtu turut menyatakan kesedihannya dengan tragedi yang telah mengorbankan semua mangsa selepas kenderaan yang dinaiki hilang kawalan sebelum terjunam ke dalam sungai. Dalam kenyataan itu, Julaihi mengesahkan beliau akan mengiringi Timbalan Ketua Menteri Sarawak Tan Sri James Jemut Masing melawat lokasi kejadian.
Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak pada Jumaat memutuskan untuk melanjutkan kuatkuasa semua prosedur operasi standard SOP yang diguna pakai pada tahun 2020 termasuk tata cara kemasukan ke Sarawak sehingga 31 Mac 2021. JPBN Sarawak dalam satu kenyataan media berkata, ini susulan keputusan Kerajaan Persekutuan yang mengumumkan untuk melanjutkan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP bermula 1 Januari sehingga 31 Mac 2021. Pada Jumaat, terdapat 8 kes positif dikesan di negeri ini apabila Kuching dan Maradong masing-masing merekodkan 3 kes, manakala Bintulu dan Miri masing-masing mencatatkan 1 kes. Kes terbaru yang dicatatkan itu menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di Sarawak meningkat kepada 1,125 kes. Ini pula perkembangan ekonomi bagi harga runcit RON petrol, RON 97 dan RON 95 akan naik mulai 2 Januari hingga 8 Januari ini. Kementerian Kewangan Malaysia di laman sosialnya mendedahkan harga runcit petrol RON 97 akan naik sebanyak 4 sen seliter daripada RM2.10 seliter kepada RM2.14 seliter. Bagi petrol, RON 95 juga akan naik 4 sen seliter daripada RM1.80 seliter kepada RM1.84 seliter. Manakala harga runcit diesel akan naik 3 sen seliter iaitu daripada RM1.98 seliter kepada RM2.01 seliter. Itu saja buat masa ini. Saya Connie Grace untuk TVS. Salam hormat.